Mengapakah 17 hari bulan Mac merupakan tarikh yang begitu signifikan bagi penduduk Republic of Ireland dan komuniti Irish di seluruh dunia? Mari kita bincangkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Hari ini, 17 hari bulan Mac 2021 adalah hari St. Patrick ataupun St. Patrick's Day yang juga kadang-kadang disebut sebagai St. Paddy's Day ataupun Paddy's Day sahaja, merujuk kepada St. Patrick iaitu individu yang bertanggungjawab memperkenalkan agama Kristian kepada masyarakat Irish di pulau ini. St. Patrick sebagai Apostle of Ireland bukanlah merupakan seorang Irish dari segi bangsanya. Beliau dilahirkan di Pulau Britain pada abad yang keempat, walaupun ada perbezaan pendapat mengatakan beliau dilahirkan di Wales ataupun di Scotland, tetapi pada usia 16 tahun, beliau telah diculik oleh sekumpulan Lanun dan dibawa ke Pulau Ireland. Semasa menggembala kambing di Pulau Ireland, beliau sentiasa berdoa supaya beliau berpeluang untuk melepaskan diri dan kembali berjumpa dengan keluarganya di seberang sana. Dan ketika itulah dia mendapat vision yang menunjukkan jalan keselamatan. Beliau telah sampai ke tepi pantai dan berjaya pulang ke kampung halamannya. Sekembalinya St. Patrick ke pangkuan keluarga, dia telah mengambil keputusan untuk mendalami agama Kristian dan menjadi padri. Di situlah beliau berhasrat untuk pulang semula ke Pulau Ireland bagi menyebarkan agama Kristian kepada penduduk tempatan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh St. Patrick bukan hanya penting daripada sudut agama, tetapi beliau memainkan peranan yang penting pada mewujudkan identiti masyarakat Irish dan membangunkan legasi warisan mereka hingga ke hari ini. St. Patrick, macam-macam cerita kita tahu mengenainya. Antara yang paling masyhur adalah konon-kononnya St. Patrick telah menghalau keluar semua ular meninggalkan Pulau Ireland ini. Walaupun kita tahu sebenarnya sebelum daripada zaman St. Patrick lagi, memang tak pernah ada ular pun dekat sini disebabkan oleh kedudukan geografi Ireland. Di sana juga ada pelbagai kisah menarik tentang St. Patrick. Misalnya ketika beliau membaptiskan King Angus, beliau bersama dengan tongkatnya ketika melakukan ritual berkenaan telah secara tidak sengaja mencucuk dengan tongkatnya itu kaki King Angus hingga cedera dan berlumuran darah. Tetapi King Angus menahan kesakitan, mendiamkan diri sehingga ritual berkenaan selesai. Dan selepas itu barulah St. Patrick perasan dan beliau bertanya, mengapa kamu tidak bersuara? Dan King Angus kata, aku tak tahu, aku ingatkan itu sebahagian daripada ritual berkenaan. Itu antara cerita yang saya ada baca lah, tak tahulah betul ke tidak kerana saya bukan orang yang arif dalam hal ini. Sambutan St. Patrick itu hanya berlaku pada abad ke-9, ratusan tahun selepas beliau meninggal dunia pada 17 hari bulan Mac 461. St. Patrick telah dikebumikan di bandar Downpatrick yang hari ini berada di Ireland Utara. Di peringkat awal, sambutan St. Patrick Day ini lebih merupakan ritual keagamaan. Orang Irish akan pergi ke gereja untuk bersembahyang. Hanya pada abad yang ke-17, sambutan St. Patrick ini menjadi satu sambutan rasmi yang dikendalikan secara teratur oleh gereja Katolik bagi masyarakat Irish. Namun, tidak lama selepas itu juga, Ireland menempuh fasa yang disebut sebagai penal era di mana Inggeris telah memperkenalkan banyak penal law yang menekan komuniti Irish daripada hak-hak mereka. Dan ketika itu jugalah perayaan St. Patrick Day ini berubah konotasinya daripada sambutan yang berasaskan kepada agama, dia berubah sedikit kepada lebih dalam bentuk ekspresi identiti Irish. Sambutan St. Patrick ini yang kita kenal pada hari ini, orang pergi ke pub, minum arak warna hijau kalau dekat Amerika Syarikat lah kan. Benda-benda itu adalah benda baru kerana sefaham saya sehingga ke tahun 1970-an, 17 hari bulan Mac, sambutan St. Patrick ini sebagai public holiday, pub, bar semua ditutup.
Jadi masyarakat tidak mempunyai akses kepada minuman beralkohol untuk berhibur pada hari St. Patrick. Kemudian dia berubah. Satu lagi perkara yang begitu sinonim dengan sambutan St. Patrick ini adalah perarakan di jalan raya yang kita biasa lihat di mana-mana sahaja wujudnya komuniti Irish. Tetapi sebenarnya perarakan itu tidak bermula di Ireland. Dia bermula di New York pada tahun 1762 dan hanya berlaku di Pulau Ireland ini di Wexford pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1903, lebih kurang macam itulah. Ada pelbagai perkara yang sinonim dengan sambutan St. Patrick ini, antaranya adalah warna hijau, ya, macam t-shirt saya ni lah kan, dan juga shamrock. Shamrock itu kerana dikatakan St. Patrick telah menggunakan shamrock untuk mengajar dan memperkenalkan tentang konsep The Holy Trinity kepada masyarakat pada ketika itu, dan sudah tentu shamrock juga begitu sinonim dengan identiti masyarakat Ireland. Dahulu kala sambutan St. Patrick ini, warna yang sinonim dengannya adalah warna biru. Kalau kita tengok dalam Google ada jenis-jenis warna biru, salah satu daripada biru tu adalah biru St. Patrick. Tetapi apabila berlaku kebangkitan masyarakat Irish menentang kuasa penjajahan Inggeris, mereka banyak menggunakan warna hijau, dan penggunaan warna hijau bagi mewakili masyarakat Irish itu terserap masuk ke dalam perayaan St. Patrick's Day, menjadikan warna hijau itu adalah lebih sinonim menggantikan warna biru tersebut. Jadi setengah-setengah tempat kata orang kalau kita keluar ke khalayak ramai menyambut sambutan St. Patrick ini dengan tidak memakai warna hijau, kita sepatutnya dicubit oleh sesiapa sahaja yang jumpa dengan kita. Saya tak tahulah ya berlaku atau tidak. Sebagai orang Melayu, umat Islam, perayaan St. Patrick Day ini adalah merupakan sebahagian daripada pengetahuan am yang kita perlu ambil tahu. Sebagai warga penduduk di sini, kita perlu faham apakah yang diraikan oleh masyarakat sekitar kita, mengapakah ia signifikan, relevan kepada mereka, dan kita perlu menghormati jiran-jiran, tetangga dan kawan-kawan kita. Kita ingin mengucapkan selamat menyambut hari St. Patrick di dalam bahasa Gaeilge ataupun bahasa Irish ini, maka sebutannya ialah Laule Paudric Sanaguit. Ya, saya harap betul lah sebutannya. So, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video saya yang seterusnya. Hingga bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritalah sikit. What did you learn about St. Patrick's Day? I didn't know anything, but now St. Patrick was I kind of forgot. Well, he was born from Wales, Right. but he got sent to Ireland to work, I think like as a slave maybe. But then He was kidnapped. yeah, but he's been like praying to God like all the time to like escape, and then God said there's like a boat for you to like go escape back to Wales, and then he took it and then he went back to Wales. But he's like a Christian now, and he wants to teach like the Irish people about like Christianity. So he went back. He came back to Ireland. Yeah. Then I don't know what happened next. So he taught them What are the stories stories. about St. Patrick or anything? He drove. He banished all the snake away from Ireland. Okay. Is it true? I don't. It's a rumor. The teacher said. It's a rumor. I think it's more like a metaphor symbolizing St. Patrick remove paganism from the island. What the Irish people do to celebrate St. Patrick's Day? I don't know. We didn't learn that much. He died on the 17th of March. Yeah. Year? Which year? It was in the 18th century. No. 18th century is
was 1700 something. He was much earlier. He was born in 4th century. Wait, what? And he died in 5th century. Before Prophet Muhammad, peace be upon him. He died in year 400 something. I got confused. It said it was 18. Okay. So anything green in your classroom today? Missing green. Yeah, like students or teachers wearing. I mean, it's not today, it's tomorrow. Yeah, I know, babe, but because tomorrow is holiday. Yeah, no, nobody's wearing any green. How to say Happy St. Patrick's Day in Gilga? I don't know. We like kind of did a task like to make like a postcard, and like we have to write it in Irish. Like and we have to like talk about like the St. Patrick Day's like parades and stuff. But we have to like write it like we sent it to someone. That's right. Like I saw this and that. St. Patrick, how to say in Gilga? I forgot. Laule Paudric Sanagwit. Is it? I don't know. Still tahu. You were the one who learned Gilga. I forgot. So originally St. Patrick's Day was a religious celebration, but then in around 17th century during the penal time when the English introduced many law suppressing Irish people, it was at that time those in power enforced that St. Patrick's Day change into something more, you know, like Irish rather than Christian or Catholic. So it became a celebration for Irish heritage rather than celebration on with religious connotation, something like that. I'm helping you to remember what you learned in your classroom. In which subject the teacher discussed about this? English and Irish. Laule Paudric Sanagwik.